Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nur Hajah Syafiee dalam Buletin Pahang Jumaat 14 Januari 2022. Yang Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail meminta orang ramai dan netizen menghentikan cakap-cakap dan tomahan berkenaan punca banjir di Bentong akibat daripada aktiviti pembalakan. Menurutnya, tinjauan udara yang dilakukan telah memberi peluang kepada beliau untuk melihat sendiri keadaan hutan dan punca banjir besar yang berlaku pada 18 Disember yang lalu. Dan hari ini saya dapati bahawa hasil daripada tinjauan saya tadi secara dekat, kita telah melihat sendiri bahawa apa yang berlaku sebenarnya adalah akibat daripada hujan lebat yang berterusan dan taburan hujannya lebih daripada apa yang sepatutnya, dan ini menyebabkan berlaku fenomena tanah runtuh ataupun kita kenali sebagai banjir puing ataupun debris. Dan kurang dari itu banyak ratusan tanah runtuh yang kita lihat dengan sendiri tadi. Dan saya dapati juga melihat adakah ianya berpunca di mana yang diperkatakan aktiviti-aktiviti pembalakan. Dan saya dapati dan boleh disaksikan oleh yang mengikut saya tadi, memang kita tidak nampak di tempat yang saya tinjau tadi di sekitar Sungai Telemu. Turut sama dalam tinjauan berkenaan ialah Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri, Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shaniza Syamsuddin, Pengarah Perhutanan Negeri Pahang, Yang Hormat Datuk Dr. Muhammad Izamri Muhammad Yassin, dan Ketua Kluster Alam Sekitar dan Kelestarian, Akademik Profesor Malaysia APM, Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji Wan Rosli menegaskan bahawa pandangan yang dikeluarkan Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo sebelum ini dapat disahkan bahawa satu bencana akibat fenomena alam berlaku di mana ianya banjir bukan berpunca daripada aktiviti pembalakan, tetapi satu taburan hujan yang lebat selama 2 hari telah melebihi taburan hujan dalam tempoh sebulan. Dan menyebabkan berlaku rekahan tanah dan akhirnya tanah tersebut runtuh bersama-sama dengan pokok-pokok yang ada di dalam hutan simpan, dan termasuklah batu-batu yang ada sekali. Dan tinjauan udara ini memang saya aturkan supaya saya dapat lihat dengan lebih dekat dengan apa yang diperkatakan sebelum ini. Dan ini jelas membuktikan bahawasanya anggapan daripada setengah pihak adalah tidak tepat sama sekali. Beliau berharap dengan penjelasan itu dapat membantu menjelaskan bahawa hujan lebat telah menjadi punca kepada berlakunya kejadian banjir lumpur dan menjadi punca kepada kewujudan ratusan puing. Katanya lagi, penduduk di sekitar kawasan mengetahui punca sebenar berlakunya banjir lumpur dan sudah pasti ianya bukan berpunca daripada aktiviti pembalakan. Menurutnya, kerajaan negeri cuba mengatasi masalah sama daripada berulang dengan mengarahkan pengerusi dan ahli jawatankuasa Pusat Kawalan Operasi Bencana BKOB di setiap daerah untuk memantau keadaan cuaca atau sebarang perubahan yang luar biasa. Hasil kajian yang dijalankan masih tetap menunjukkan punca sama banjir lumpur yang berlaku di Bentong dan beberapa kawasan lain, iaitu akibat daripada fenomena alam. Ketua Kluster Alam Sekitar dan Kelestarian, Akademik Profesor Malaysia APM, Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo berkata, apa yang berlaku ialah bencana alam yang dikenali sebagai bencana akibat tanah runtuh, diikuti oleh aliran puing dan berakhir dengan banjir puing dan banjir lumpur. Ini adalah bencana. Berbeza dengan proses alam atau proses geologi seperti hakisan, banjir biasa atau tanah runtuh biasa. Ini memang proses alam yang biasa. Apa yang kita lihat ialah bencana yang tak dapat dielakkan. Dia dibuktikan dengan ratusan kejadian tanah runtuh yang besar di puncak-puncak atau permatang-permatang pergunungan. Runtuhan ini berlaku sekaligus dengan jumlah yang banyak di satu-satu kawasan. Jadi artinya
Pencetus dia adalah hujan yang luar biasa, yang jarang-jarang berlaku. Mungkin setiap 50 tahun atau 100 tahun. Beliau berkata demikian selepas menyertai tinjauan udara bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rosdiwan Ismail semalam. Turut sama dalam tinjauan berkenaan ialah Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri, Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shaniza Syamsuddin dan Pengarah Penghutanan Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Hizamri Muhammad Yassin. Beliau berkata lazimnya selepas keseluruhan runtuhan berlaku, tempat berkenaan akan menjadi lebih selamat daripada sebelum runtuhan. Tetapi untuk 1-2 bulan ini kita kena berhati-hatilah. Maknanya kalau boleh ada pemantauan, kita masuk ke dalam sungai tersebut dan melihat apakah ada saki-baki puing tanah yang masih belum lagi dibawa oleh air. Banjir lumpur dan banjir puing dia berkait dengan tanah runtuh. Banyak tanah runtuh, besarlah banjir lumpur dan banjir puing. Sebab banjir biasa dia hanya membawa air hujan, tetapi banjir puing dia membawa air campur dengan bahan-bahan puing, iaitu pasir, kerikil, lodak dan kayu-kayan. Ini yang menyebabkan tingginya banjir itu menjadi 2 kali atau 4 kali lebih tinggi daripada banjir biasa. Jadi kejadian air banjir yang mendadak naik dan tinggi yang agak melampau tu adalah disebabkan oleh kandungan bahan-bahan puing yang sangat tinggi di dalam air. Dalam pada itu, Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo turut mengesyorkan agar setiap alur sungai ini dipetakan atau dipantau dengan melihat adakah ia sudah bersih, di mana terdapat alirannya serta pemendapannya. Seramai 200 sukarelawan Pahang membantu masa banjir termasuk membersihkan dan mencuci rumah yang terjejas di Segamat semalam. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim Syed Ahmad berkata, mereka membawa amanah Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dan turut menyerahkan 100 kit makanan dan sumbangan kewangan kepada mangsa. Katanya, kesemua sumbangan berkenaan diserahkan kepada Pegawai Daerah Segamat, Tuan Haji Harisan Kamal. Turut hadir Ahli Dewan Negeri Semantan, Yang Berhormat Datuk Nur Azmi Matludin dan Adun Muazzam Shah, Yang Berhormat Encik Insinyur Razali Kasim. Beliau berkata mereka juga diiringi NGO Majlis Tindakan Sosial Pahang selepas diminta oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rosdiwan Ismail untuk mewakili beliau dalam misi ini. Menurutnya, selepas itu rombongan dibawa ke rumah Encik Zulfadli di Kampung Alai, Mukim Gemeris sebelum menyampaikan barangan dan sumbangan kewangan kepada mangsa sebelum bergegas ke Kampung Codan, Mukim Pogoh. Masih mengekalkan ciri reka bentuk asal gaya neoklasika yang terkenal di Eropah pada kurun ke-19, bangunan Muzium Sultan Abu Bakar yang terletak di pekan ini kembali menggamit pengunjung selepas dibuka semula pada 1 Januari yang lalu. Mari ikuti laporannya yang disediakan oleh Fairuz Muhammad dan jurukamera Azmaidi Abidin dalam program Pesona Pahang. Masih mengekalkan ciri reka bentuk asal gaya neoklasikal yang terkenal di Eropah pada kurun ke-19, bangunan muzium yang terletak di pekan ini kembali menggamit pengunjung selepas dibuka semula pada 1 Januari lalu. Bercerita lanjut berkenaan keunikannya, reka bentuk bangunan asal di bahagian hadapan muzium ini merupakan pembaharuan kepada seni dunia klasikal dengan penerapan rekaan klasikal yang lebih ringkas tanpa motif ukiran yang padat. Bangunan tersebut dibina secara simetri dengan susunan tiang Roman berkembar menjadikan ia tampak majestik dan monumental. Anjung tengah bangunan ini dibina agak luas memperkukuhkan bentuk simetri bangunan ini.
Tangga utama membawa terus ke ruang lobi di mana sebuah tangga kayu yang elegan dibina untuk naik ke aras kediaman di tingkat atas. Manakala di tingkat bawah pula, sebuah dewan yang luas berada di kiri dan kanan sebagai ruang pejabat residen dan ruang tamu merangkap dewan tari menari. Bangunan ini telah diambil alih oleh Lembaga Muzium Negeri Pahang pada 17 Mac 1976 untuk dijadikan Muzium Negeri Pahang dan dibuka secara rasmi pada 21 Oktober 1976 oleh almarhum Sultan Haji Ahmad Shah dengan diberi nama Muzium Sultan Abu Bakar. Banyak kesan tinggalan sejarah berkenaan susur galut institusi diraja, kebudayaan, kesusasteraan dan ekologi masih boleh diselusuri pengkaji sejarah atau pelancong yang ingin mendalami sejarah daerah Pekan dan negeri Pahang secara umumnya di muzium ini. Ia telah melalui proses transformasi moden, dipamerkan segala bentuk warisan kebudayaan negeri dari zaman prasejarah hingga ke hari ini. Terdapat 7 buah galeri termasuk Muzium Masjid Sultan Abdullah kini mula menanti kunjungan orang ramai. Muzium yang juga bekas tapak bangunan residen British dan Istana Kota Beram berusia 93 tahun ini mula melalui proses naik taraf serta kerja-kerja penjenamaan bermula tahun 2008. Menurutnya, berbagai transformasi berkaitan konsep persembahan serta nilai eksklusif berjaya disediakan untuk tatapan orang ramai yang berminat untuk menambah ilmu pengetahuan bukan hanya pada sejarah tetapi juga berbagai cabang bidang ilmu yang wujud dari sejarah itu sendiri. Sasaran yang diletakkan ialah menjadikan muzium ini sebagai satu destinasi ilmu bagi setiap pengunjung selain datang untuk melihat bahan-bahan sejarah yang dipamerkan pada setiap galeri. Kawasan di sekeliling muzium diubah sesuai menggunakan konsep Park and Garden, menggamit orang ramai untuk berkunjung ke muzium ini sekaligus merasai suasana nyaman dan tenang sambil menghayati sejarah yang tersedia di sini. Masih mengekalkan konsep sama serta persembahan lanskap yang menarik dan unik serta menggabungkan kepentingan elemen intelektual, Muzium Sultan Abu Bakar menjadi tarikan pada orang ramai untuk merakam gambar di pekarangannya yang begitu menggamit pandangan. Konsep muzium dalam taman ini juga berjaya menarik lebih ramai pengunjung daripada pelbagai lapisan masyarakat di mana mereka tidak sekadar melihat artifak serta peninggalan sejarah dan budaya, malah turut sama memanfaatkan ilmu yang disediakan pada setiap pameran. Tidak perlu menunggu hari Minggu sahaja, Muzium Sultan Abu Bakar yang beroperasi setiap hari kecuali Isnin mengenakan bayaran masuk sebanyak RM10 kepada pengunjung dewasa, RM2 kepada kanak-kanak serta pelajar sekolah dan percuma untuk warga emas dan orang kurang upaya. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang pada hari ini. Jangan lupa subscribe Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan TikTok untuk mendapatkan maklumat berita terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.